Taklah tak ada cerita. Sure ke tu? Apa kau ni? Tak ada cerita okey je kan? Abang Encik cakap tak ada okey je pun. DM nak see time. Kena ada kalau nak naik pangkat. Pangkat apa? Cuba kau cakap macam mana nak endorse tanpa see time. Hi, welcome back to my channel Lafaz Empire by Cik Faz. Okay, hari ni Cik Faz nak terangkan tentang topik sea time. Ringkas je tajuknya, sea time. Sebelum ni Cik Faz ada terangkan tentang sea time di video-video yang lepas, tapi tak terperinci lah, hanya masuk topik, terangkan sikit apa maksud sea time, and then tak memberikan penekanan. Ataupun mungkin saya dah memberi penekanan secara menyeluruh, tapi nak lebih terang dalam video kali inilah, sebab ianya menjadi pertanyaan oleh beberapa netizen kepada saya dan student saya. Adakah sea time ini perkara yang perlu dititik beratkan sekiranya ingin menjadi pelaut? Dalam video kali ini saya akan terangkan kenapa saya mengatakan bahawa sea time adalah penting untuk seorang pelaut. Okey, sebelum tu, untuk yang belum tengok video yang lepas, seperti cara membuat dokumen pelaut, macam mana nak jadi pelaut, pangkat di atas kapal, itu bahagian 1 saya cerita secara general. Bahagian 2 tentang ordinary seaman, OS, dan AB boarded, AB, tapi saya tak terang secara menyeluruh lagi. Mungkin saya akan terangkan untuk next video yang akan mendatang tentang AB deck dan AB engine. Itu pun ada AB engine ke ada? AB deck dengan AB engine ada. Seterusnya saya akan mungkin next video saya akan keluarkan lagi tentang berkenaan pangkat seperti pegawai kadet, cadet, deck cadet, engine cadet. Saya akan terangkan untuk next video yang akan mendatang. Yang pangkat last tentang saya terangkan adalah video yang lepas tentang catering department, tentang steward, messman, chief cook dengan chief steward. Video yang lepas lah. Yang mana-mana yang tak tengok lagi video yang lepas, boleh tengok selepas ini. Boleh tinggalkan komen support, ataupun kalau ada informasi atau tambahan daripada para senior atau junior, boleh saya alu-alukan untuk meninggalkan komen lah, secara berhemah lah. Sebab saya lebih suka kalau orang berkongsi ilmu untuk manfaat orang yang betul-betul memerlukan. Tujuan saya buat video ini adalah untuk memberikan informasi tentang dunia kelautan ataupun dunia perkapalan. Okey, sea time. Sea time adalah jumlah masa atau jam yang ditukarkan mengikut berapa hari atau bulan berlayar bagi mendapatkan pengiktirafan pangkat seterusnya atau iktiraf, WKR. WKR tu watch keeping rate atau watch keeping officer WKO dari Jabatan Laut Malaysia, JLM. Itu short form untuk Jabatan Laut Malaysia. Atau MARDEP pun mewakili Jabatan Laut Malaysia lah, istilah juga tu. Sea time tidak bermaksud jumlah masa yang diluangkan oleh seorang pelaut di laut, tetapi adalah jumlah masa yang dihabiskan untuk bekerja di kapal di laut. Maksudnya sea time itu dikira bila kamu bertugas. Kalau kamu rehat tu tak kira sea time lah. Okey, disclaimer bawah tu, jika anda telah menjalani 27 hari perjalanan dan 30 hari yang lain, perkhidmatan laut gabungan adalah 57 hari. Ini boleh ditukarkan menjadi bulan dan hari dengan membahagi dengan 30 yang dianggap satu bulan. Okey, bermaksud kita dapat sea time tu dalam jam tau. Jadi dia akan kumpulkan jam tu menjadi hari, dan akhirnya sea time tu akan dikira secara bulan lah.
Kira macam contohlah, ni contoh. Kita daripada OS, so dari semen biasa OS nak jadi AB, kena ada seat time at least 6 bulan lah. 6 bulan seat time. Dia kira, dia kumpul-kumpul daripada jam tu membentuk kepada hari dan seterusnya bulan. Dia kira bulan, 6 bulan cukup je pergi. Dia akan sign dekat di charge book lah macam tu. Ada di charge book warna hijau, buku hijau tu dia akan tulis sign on, sign off dalam tu. Kat situ lah dia bagi tahu seat time kita, seat time kita berapa dalam tu. Okey, seterusnya adalah kenapa pentingnya seat time? Seat time ni diperlukan untuk proses endorsement. Sebab tu dia penting. Endorsement tu apa? Endorsement tu pengiktirafan, kenaikan rank. Rank tu pangkat mengikut kehendak undang-undang yang termaktub oleh Kerajaan Malaysia. Bukan, yang saya lupa nak tambah kat situ, Kerajaan Malaysia melalui Jabatan Laut Malaysia dan International Maritime Organisation. Saya lupa nak tambah kat situ, IMO. Jadi kita tak boleh nak endorse tanpa seat time. Itu adalah syarat. Kalau kita nak naik pangkat daripada pelaut biasa ke WKR, kita memerlukan seat time. Walaupun kita pertama kali untuk menjejakkan kaki di atas kapal, kita kena tanya kepada syarikat company, hiring company tu yang nak ambil kita bekerja tu, Encik, boleh saya bertanya, ada seat time tak kapal ni? Sebab apa? Sebab selepas ni saya akan terang kenapa kena ada seat time. Boleh naik kapal tak ada seat time, tapi risiko dia agak tinggi sikit lah untuk diri kamu. Banyak kerugian lah. Seterusnya adalah kena cari kapal yang ada seat time, sebab kadang-kadang berhadapan company perkapalan yang kerah tenaga pelaut secara berketerlaluan. Sekurangnya ada seat time berbaloi kalau berhadapan dengan situasi company atau senior yang ambil kesempatan. Okey, bila kapal tu ada seat time, kita berhadapan dengan satu situasi yang kita tak nak pun. Ada beberapa company, so saya harap dah tak ada dah company buat macam tu, membuli pelaut baru ke, yang macam kerah tenaga secara keterlaluan ke. Jadi bila ada kapal tu ada seat time, kita tak terasa sangat lah, sebab kita turun kita dapat hasilnya, dapat kumpul seat time. Sebab seat time diperlukan untuk endorsement, nak naik pangkat. Bila naik pangkat, kenapa guna naik pangkat? Sebab kita boleh demand gaji, sebab tu perlu seat time. Sebab tu kalau lah kamu tak ada seat time, and then kamu nak berhadapan dengan situasi macam ni, agak rugilah dekat diri kamu. Sebab tu pentingnya kamu survey kapal yang ada seat time, walaupun kamu beginner. Sekarang kalau ikut sekarang banyak pengangkutan, walaupun pengangkutan air kecil pun sekalipun dah ada seat time. Kiranya syarikat tu cakna lah tentang kepentingan pelaut, macam tu, keperluan ataupun tentang hak-hak pelaut lah, macam seat time. Okey, nak kumpul seat time, tidak semestinya kamu kena naik kapal secara 6 bulan atau 12 bulan secara berterusan. Straight je naik kapal. Naik kapal ikut kontrak kamu berapa bulan, dekat agreement dia, dekat surat perjanjian akan bagi tahu berapa bulan kamu punya kontrak. Sebab tu saya tekankan tentang pentingnya ada seat time. Contoh kamu naik 2 bulan mana-mana company perkapalan, 2 bulan ke 3 bulan ke 6 bulan ke, so, saya bagi contoh je 2 bulan, tanpa seat time kat situ dah rugi, kamu tak boleh nak kumpul seat time. Contoh pelajar A ada seat time, pelajar B tak ada seat time, so boleh tahu tak yang mana yang rugi? Confirm pelajar B. Sebab tak ada seat time, macam ni dia lambat sikit lah. Contohlah dia pergi naik kapal yang tak ada seat time selama 2 bulan, lepas tu baru dia buat naik atas kapal yang ada seat time, dia rugi 2 bulan lah. Pelajar yang lain dah cepat sikit naik pangkat, dia lambat sikit.
boleh je nak naik kapal yang tak ada seat time, tak ada masalah. Tapi awal-awal dah rugi, baik kamu cari kapal yang ada siap-siap seat time. Sebab sekarang ni dah banyak dah kapal yang walaupun kecil, tak biasa kecil je, dia ada seat time. Betapa caknanya syarikat perkapalan tu tentang hak pelaut, untuk memudahkan urusan pelaut tersebut. Saya sangat berterima kasih dengan syarikat yang perkapalan yang menitipkan berat tentang seat time lah. Saya sangat berterima kasih. Tapi tidak bermakna syarikat perkapalan yang tak ada seat time tu tak okey. Mungkin dia nak bagi pengalaman kepada student. Janji ikut student itu sendiri, dia boleh hadap untuk naik kapal seat time atau tidak, tanpa seat time atau tidak. Kalau student tu cakap okey, tak ada masalah, naiklah. Sebab kat sini di video ini hanya saya menerangkan tentang pentingnya di seat time. Ikut kepada hak individu itu sendiri nak naik kapal mana pun. Okey, bolehkah naik kapal yang tiada seat time? Untuk makluman, tak banyak ada seat time sebab beberapa syarikat perkapalan sedangkan kepentingan seat time kepada pelaut. Ini betul. Ini banyak student saya bagi tahu. Ada juga yang tak ada jugalah. Tapi tak ada masalah. Jika kamu okey je nak bekerja tanpa seat time, ini saya dah cakap, kamu berhadapan dengan risiko seperti tiada kenaikan pangkat. Itu benda biasalah. Dah tak ada seat time, nak endorse macam mana? Jadi susah kamu nak apply kerja di kapal lebih besar. Contohnya kapal lebih besar nak pakai WKR. Kebanyakan kapal nak WKR, iaitu kalau nak jadi WKR kena ada seat time, serta nak demand gaji naik juga memerlukan WKR serta seat time. Sebab tu pentingnya seat time. Boleh je nak naik kapal yang tak ada seat time, naiklah. Cuma inilah ada beberapa kerugian lah. Kalau kamu rasa macam berbaloi, tak ada masalah lah. Cuma Cik Faz terangkan kat sini kenapa kena ada seat time. So kamu yang memilih, individu itu sendiri memilih sama ada mana yang terbaik untuk dirinya sendiri. Okey, nak jadi steward atau kerja di catering department perlu kumpul seat time tak? Okey, disclaimer. Untuk makluman, tak kira lah kamu bekerja di mana-mana department, sama ada deck department, engine department, catering department, di mana-mana syarikat perkapalan ke, kalau boleh pastikan ada seat time. Tidak kamu rugilah. Tidak rugilah kamu. Lagi rugi bila ada ejen yang kenakan cas untuk kamu dapat kerja atas kapal dan tak ada seat time selama 2 bulan. Mungkin lebih daripada itu. Sebaiknya kamu mohon kerja atas usaha sendiri tanpa bayar pada pihak ejen. Mana-mana ejen lah. Namun begitu pilihan atas diri sendiri ya. Kalau ada duit lebih, apa salahnya kamu bayar kat ejen tu kalau kamu ada duit lebih. Tapi sebaiknya usaha dengan jalan yang betul lah, supaya kalau ada ejen, dia bagi naik kapal, tapi ada seat time, okey juga. Ni kalau kapal yang tak ada seat time ni agak rugi pada diri sendiri, dah kena bayar, tak ada seat time pula, agak menyedihkan lah bagi saya. Itu pendapat saya lah, pendapat masing-masing. Tapi kalau yang rasa berbaloi, tak ada masalah. Tak ada masalah sebab pilihan di atas tangan sendiri ataupun individu itu sendiri. Macam saya hanya menerangkan apa yang pilihan yang ada lah, apa yang pilihan yang ada untuk individu itu sendiri. Disclaimer, untuk pandangan peribadi, saya rasa lebih baik student tu memilih untuk bekerja di kapal yang boleh buat seat time, untuk manfaat diri sendirilah, tidak rugi diri sendiri. Tapi sekiranya individu itu sendiri atau pelajar itu sendiri yang berkehendak untuk bekerja di kapal yang tak ada seat time, itu hak diri masing-masing. Saya hanya menyebarkan tentang seat time, apa kepentingan seat time saja. Jadi itu saja perkongsian pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, share, komen and turn on notification. Stay tune dengan Lafaz Empire. Okay, itu saja. Thanks for watching.